Kita beralih ke sidang Dewan Rakyat. Parlimen dimaklumkan Malaysia kekal kerjasama baik dengan Amerika Syarikat sementara mengikuti rapat perkembangan Afghanistan dan sektor perkilangan merekodkan lebih 450 bilion ringgit pelaburan dalam tempoh 5 tahun lalu. Untuk perkembangan di Parlimen, kita bersama-sama Sazwani Samsu. Silakan Wani. Ya Fabian, sejak 2016 hingga Jun lalu, sebanyak 4,545 projek dalam sektor perkilangan diluluskan. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Lim Ban Hong memaklumkan ia melibatkan nilai pelaburan berjumlah 450.5 bilion ringgit. Daripada jumlah itu, 278.8 bilion ringgit adalah pelaburan langsung asing, manakala 171.7 bilion ringgit lagi pelaburan langsung domestik. Laporan ini dijangka akan bencana sejumlah 370,883 peluang pekerjaan baru. Bagi kelulusan projek mengikut negeri pula, 5 buah negeri utama iaitu Johor, Selangor, Kedah, Pulau Pinang dan Sabah menerima sebanyak 326.8 bilion daripada jumlah pelaburan yang diluluskan. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Taiping, Tuan Teh Kok Lim. Saudara, selain itu, Dewan turut dimaklumkan dakwaan bahawa Petronas merahsiakan prestasi kewangannya adalah tidak benar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad menegaskan, meski tidak disenaraikan di bursa saham, syarikat itu kerap melaporkan perkembangan dan pencapaiannya kepada orang ramai, termasuk prestasi kewangan setiap suku tahun dan tahunan. Perkongsian maklumat tersebut dibuat menerusi pelbagai platform media. Dokumen berkenaan juga boleh diakses menerusi laman web Petronas. Sebagai entiti komersial ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965, Petronas sentiasa mengamalkan aspek tadbir urus korporat yang baik dengan izin good corporate governance di bawah teraju Presiden dan Ketua Eksekutif yang berkaliber, dibimbing oleh barisan lembaga pengarah Petronas diketuai oleh Tan Sri Baki yang dilantik pada bulan Ogos yang lalu. Untuk pengalaman yang hormat, ahli yang hormat, Petronas merupakan salah satu syarikat Malaysia yang tergolong dalam Fortune 500. Fortune 500 ini syarikat gergasi yang terbesar dalam dunia. Kita berbangga dengan Petronas, pencapaiannya nombor 277 dalam dunia pada tahun 2021. Jadi kalau syarikat terkemuka dalam dunia, macam mana nak rahsiakan prestasi kewangannya ya? Ketika menjawab pertanyaan Wakil Tuaran Datuk Seri Madius Tangau, Datuk Seri Mustafa turut memaklumkan prestasi kewangan Petronas tidak dibentangkan di Parlimen kerana tiada peruntukan khusus yang menuntut Petronas berbuat demikian. Sejak penubuhannya pada 1974 hingga tahun lepas, Petronas telah menyumbang 1.2 trilion ringgit kepada kerajaan persekutuan dan negeri dalam pelbagai bentuk bayaran. Saudara, selain itu, pengunduran tentera Amerika Syarikat AS dari Afghanistan bukan faktor utama perubahan dasar luar negara tersebut di rantau Asia Tenggara. Timbalan Menteri Luar, Datuk Kamarudin Jaafar berkata, dasar luar AS banyak dipengaruhi pentadbiran semasa negaranya yang ketika ini dipimpin oleh Presiden Joe Biden. Jelasnya, kerajaan Malaysia percaya penglibatan lebih aktif AS di Asia Tenggara bukan hanya penting dari aspek diplomasi, politik dan ekonomi, malah berpotensi membawa cabaran geopolitik. Untuk itu, pemantauan akan terus dilakukan ke atas pelaksanaan dasar luar AS dan kesannya kepada rantau ini. Dalam berhadapan dengan situasi ini, kerajaan akan terus mengambil pendekatan yang pragmatis dan mengekalkan hubungan serta kerjasama yang baik dengan semua negara termasuk Amerika Syarikat. Pendekatan ini adalah bagi memastikan negara mendapat manfaat yang penuh melalui setiap kerjasama yang terjalin. Saya jumpa Yang Berhormat Datuk Seri Haji Salahuddin bin Ayub Pulai. Ketika menjawab pertanyaan Wakil Pulai, Datuk Seri Salahuddin Ayub, beliau turut memaklumkan kerajaan akan meneruskan dasar berkecuali dan tidak memihak kepada mana-mana negara kuasa besar dalam persaingan antara mereka.
Malaysia sentiasa memberi penekanan kepada pentingnya dasar dan pendekatan oleh semua pihak yang boleh menyumbang kepada keamanan, kestabilan dan kemakmuran di Asia Tenggara berdasarkan kerangka sedia ada. Baik saudara, saat ini Dewan sedang berhenti rehat dan akan kembali bersidang pada 2.30 petang nanti bagi membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2022 atau Bajet 2022 di peringkat jawatan kuasa. Untuk perkembangan berita tengah hari seterusnya, kembali kepada Fabian di Angkasa Puri. Silakan.